Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy TV. Hari ni Abang Boy nak kupas satu kes yang agak brutal dan pelik. Semua ni bermula bila polis mendapat satu tips daripada sumber yang tak diketahui. Polis telah mendapat beberapa keping gambar tentang seorang wanita yang dilaporkan hilang oleh ahli keluarganya. Clue ni telah membawa polis kepada dua orang lelaki yang sangat-sangat disturbing. Dorang berdua ni bukan hanya didapati menyeksa dan membunuh tau. Gambar dan video tentang penyiksaan tu dikatakan telah dijual di dark web. Tak tahu nak cakap apa. Kes yang Abang Boy kupas dekat channel ni makin lama makin teruk guys. Abang Boy tak mencari tau. Kes tu yang cari Abang Boy. So Abang Boy kenalah share dengan korang. Sebelum Abang Boy start, jangan lupa like dan subscribe. So tanpa membuang masa, let's go. Story kita hari ni membawa kita ke Dallas. Bukan Dallas yang dekat Texas tu tau. Ini Dallas County di Missouri. Basically, kawasan ni adalah kawasan hutan yang tak berapa ramai penduduk. Terdapat pekan-pekan kecil dan rata-rata penduduk dekat sini boleh kita kategorikan sebagai rednecks. Kalau orang hilang dekat area sini, memang betul-betul hilang guys. Memang susah nak jumpa disebabkan hutannya yang sangat tebal. Senang cerita, ini adalah tempat jin bertendang. Semuanya bermula pada 16 September 2021. Pada hari tu, FBI telah mendapat satu tips daripada orang yang tak diketahui. Tips tu adalah dalam berbentuk email dan dikepilkan sekali beberapa keping gambar. Yang pemberi ni claim dia jumpa gambar tu dekat sebuah laman dark web. Gambar-gambar dalam tu sangat-sangat disturbing guys. Di dalamnya terdapat gambar seorang wanita dikurung di dalam sangkar dalam keadaan separuh bogel. Terdapat juga gambar-gambar wanita tu telah diseksa dan gambar yang paling last adalah gambar wanita tu dibunuh. Bukan gambar wanita tu terbaring mati tau. Ini gambar wanita tu sedang dibunuh. Dan menurut pemberi tips tu juga, mangsa dekat dalam gambar tu ada kemungkinan adalah seorang wanita yang telah dilaporkan hilang, iaitu Cassidy Rainwater. Cassidy adalah seorang ibu yang berumur 33 tahun yang berasal dari Hamilton, Missouri. Cassidy telah dilaporkan hilang oleh ahli keluarganya pada bulan Ogos 2021. Cassidy ni mempunyai masalah penagihan dadah dan dikatakan hidup di jalanan ketika dia dilaporkan hilang. Kali terakhir dia dilihat adalah pada bulan Julai. Menurut ahli keluarganya, Cassidy sedang cuba untuk memperbaiki hidupnya dengan bekerja sebagai pelayan di kedai makan dan dalam proses mengumpul wang untuk menyewa sebuah rumah. Sejurus je Jabatan Penguatkuasa Tempatan mendapat tips daripada FBI, dorang macam tahu-tahu je siapa yang nak soal siasat. Dorang punya confident tu sampaikan pada keesokan harinya mereka telah mengeluarkan waran geledah rumah suspek. Alamat pada surat waran itu adalah di rumah bernombor 386 Moon Valley Drive Road. Pemilik rumah itu adalah seorang lelaki yang berumur 58 tahun yang bernama James Phelps. Apa yang sebenarnya berlaku adalah semasa dalam proses mencari Cassidy, James pernah disoal siasat dulu. Sebab pada waktu kehilangan Cassidy ni, ahli keluarganya mengatakan kali terakhir Cassidy dijumpa adalah bersama-sama dengan James. Semasa ditemu bual untuk kali pertama, James mengakui yang dia mengenali Cassidy. Cassidy yang pada waktu tu tak mempunyai tempat untuk berteduh, tidur dan melepak di rumahnya beberapa kali. James dengan niat untuk menolong telah memberikan tempat tidur dan melepak di rumahnya beberapa kali. Menurutnya lagi, dia hanya ingin membantu Cassidy je kerana pada waktu tu tak ada siapa pun yang menghulurkan apa-apa bantuan kepadanya. Dan pada suatu hari, Cassidy pergi entah ke mana. Walaupun James memang dikenali sebagai seorang yang pelik dan introvert, pada waktu tu, polis sheriff tak ada pun apa-apa bukti jenayah yang dapat mengaitkan James atas kehilangan Cassidy. Sheriff tahu ada benda yang tak kena dengan mamat James ni. Tapi itulah, tak ada bukti. So mereka pun belah je dan meneruskan usaha pencarian Cassidy ni di tempat lain. So disebabkan ini, bila balai tu mendapat tips daripada FBI, dorang terus target si mamat James ni. Kediaman James ni memang jauh di pendalaman guys. Jauh daripada mana-mana jiran. Rumah dia seorang-seorang je tercongok dekat tengah-tengah hutan tu. Dan lawatan sheriff untuk kali kedua ni betul-betul lain daripada lawatan mereka yang kali pertama. Beberapa kereta peronda telah bergegas ke rumah James. Semua lengkap dengan baju kalis peluru dan senjata. Sampai-sampai je diorang kat rumah James, James terkejut.
Dah kenapa korang datang sini? Pegawai syarif tu terus memberikan waran geledah dan terus memasuki rumah. Masuk-masuk je kat dalam rumah, serta-merta polis tahu tempat pembunuhan Cassidy adalah sebenarnya di sini. Diorang betul-betul yakin yang mereka sedang berdiri di tempat pembunuhan itu berlaku. Abang Boy cuba untuk mencari gambar-gambar yang dimasukkan, tetapi tak jumpa guys. Tetapi menurut laporan, terdapat gambar-gambar di mana Cassidy dikurung di dalam sebuah sangkar besar dalam keadaan separuh bogel. Ada juga gambar di mana Cassidy telah digantung menggunakan alat yang dipanggil gantry crane. Alat ni selalunya digunakan untuk melapah haiwan-haiwan buruan. Ada juga gambar menunjukkan perut Cassidy telah dibelah dan anggota tubuh Cassidy dipotong macam binatang. Hei, memang sick gila tu. Laptop, telefon bimbit dan semua alat elektronik milik James telah dirampas. Dan dekat dalam laptop tu, diorang jumpa banyak gila gambar. Bukan tu je, video penyiksaan pun ada. Bukan sikit-sikit Mat, beribu kot. Semasa dalam usaha mencari bahan bukti, seorang pegawai syarif telah membuka peti ais. Dan apa yang dijumpa kat dalam tu memang gila guys. Ada satu bungkusan daging yang dibalut dengan plastik wrap. Hanya ada satu masking tape je dilekat dekat situ. Apa yang ditulis adalah 7-24. Itu adalah tarikh terakhir Cassidy dijumpa hidup, 24 hari bulan 7. Satu ujian DNA telah dijalankan dan keputusan ujian itu adalah daging yang dijumpai itu adalah milik Cassidy. James telah ditahan serta-merta. Tetapi si James ni langsung tak membuka mulutnya ketika disoal siasat. Dia buat kering je guys. Tetapi selepas 2 hari pada 19 September, pegawai penyiasat telah menahan housemate James yang bernama Timothy Norton untuk membantu siasatan. Timothy adalah seorang pemandu truk yang sentiasa hidup di dalam truknya. Sekali-sekala dia akan datang ke rumah kawan baiknya iaitu James untuk melepak. Mereka telah berkawan daripada sejak sekolah lagi. Alamat surat menyuratnya pun diletakkan di alamat rumah James. Semasa Timothy ditahan, dia mati-mati tak mengaku mengenali Cassidy. Dia kata dia tak ada kena-mengena pun dengan kehilangan Cassidy dan dia tak tahu pun wujudnya gambar-gambar pembunuhan Cassidy. Tetapi selepas polis meneliti rekod telefonnya, polis mendapati yang Timothy berada di rumah James pada hari kejadian. Bila polis membentangkan bukti ni kepada Timothy, dia terus goyang Mat. Dia terus pecah lubang. Menurutnya, dia bukan hanya tahu yang Cassidy telah dikurung di dalam sangkar macam binatang. Dia dan James lah yang membunuh Cassidy. Apa yang berlaku adalah, pada hari kejadian, dia sedang melepak dekat rumah James. Tiba-tiba si James ni meminta tolong untuk mengikat Cassidy. Di saat itulah jeritan tu bermula. Tak banyak yang diketahui tentang James dan Timothy. Seperti mereka berdua ni tak bercampur gaul dengan orang. Hanya James je mempunyai rekod pernah berkhidmat dalam askar. Lepas tu dah tak ada apa dah. Menurut jiran terdekat, dorang berdua ni agak pelik dan selalu buat benda yang mencurigakan. Polis meneruskan pencarian bukti selama seminggu. Tetapi ada sesuatu benda yang berlaku. Pada suatu hari, sedang polis menggeledah pekarangan rumah James, rumah kediaman James telah dijilat api. Pada 4 Oktober, satu pasukan pemusnah bom telah dipanggil ke kediaman James. Apa yang berlaku adalah James dan Timothy ni telah memasang perangkap di dalam rumah mereka. Gila guys, dah macam Mission Impossible pula dah. Bukan perangkap biasa-biasa tau. Dorang letak TNT kot. Kejadian kebakaran tu adalah disebabkan salah seorang anggota penguatkuasa telah terlanggar salah satu perangkap yang diletakkan. Mujurlah tak ada siapa yang cedera. Apa yang berlaku ni membuatkan polis merasakan benda ni bukan kaleng-kaleng guys. Bukan setakat kes pembunuhan biasa tau. James dan Timothy sanggup menghancurkan rumah mereka sendiri supaya polis tak menjumpai bukti-bukti yang lain. Mungkin juga ada orang lain yang terlibat. Polis juga mendapati yang perangkap tu baru je diletakkan. Ada kemungkinan perangkap tu dipasang selepas pembunuhan Cassidy berlaku. Rumah tu memang hangus habis guys. Apa yang berlaku ni sedikit sebanyak telah menyukarkan proses penyiasatan. Banyak gila bahan bukti yang belum sempat dikumpul. Memang settle banget rumah tu. Tak ada apa yang tinggal. Masyarakat mula mempersoalkan apa sebenarnya yang berlaku. Polis pula tak mengeluarkan apa-apa statement tentang apa yang mereka temui dekat dalam laptop milik James. Apa yang telah diketahui adalah terdapat gambar-gambar Cassidy yang diedarkan di dark web. Tetapi menurut penemuan awal, dalam laptop tu terkandung beribu-ribu gambar tau. Takkan gambar Cassidy je. Dan kejadian kebakaran rumah tu mungkin satu cover up.
ada tangan-tangan gaib yang cuba untuk melupuskan bukti penlibatan mereka. So banyaklah spekulasi pasal ni. Ada yang mengatakan ada kemungkinan Cassidy adalah bukan mangsa pertama mereka, dan ini sebenarnya adalah operasi penjualan daging manusia di dark web. Sebab ialah Timothy bekerja sebagai pemandu truk dan selalu travel menghantar barang. Tu tak cakap lagi pasal gambar-gambar yang diedarkan di forum dark web. Dan James juga selalu mengunjungi website BDSM yang mungkin adalah tempat mereka mencari mangsa. Ada satu kes yang masih belum selesai di area tu, tentang kes 3 orang wanita yang hilang, lebih dikenali sebagai The Springfield Tree. Mereka dilaporkan hilang pada tahun 1991 dan mayat mereka masih belum ditemui sehingga hari ini. Masyarakat mengaitkan James dan Timothy dengan kes Springfield ni, walaupun polis tak menemui apa-apa bukti. So benda ni banyak menimbulkan tanda tanya. Tu tak sembang lagi pasal pemberi tips yang awal-awal kes ni. Siapa sebenarnya yang menghantar email tu? Apa yang polis dapat tahu adalah email tu mempunyai IP address di Germany. Benda tu mungkinlah dia boleh gunakan VPN. Tetapi macam mana dia boleh dapat gambar-gambar tu? Bila Abang Boy fikir balik, kes ni sama dengan kes yang Abang Boy pernah cover dulu tentang penculikan kanak-kanak yang pernah berlaku di Belgium. Ada tangan-tangan gaib yang berkuasa di belakang takbir, dan suspek dalam kes ni dijadikan kambing hitam je. Samalah macam kes ni. James dan Timothy hanyalah sekadar kambing hitam dan ada orang lebih berkuasa di belakang mereka. Timothy telah memberikan full statement kepada polis tentang apa yang berlaku. Menurutnya, pada 24 Julai, James telah menelefonnya untuk datang ke rumah. James sebenarnya nak minta tolong untuk mengikat dan mengurung Cassidy. Sesampai-sampai je Timothy di rumah, Cassidy sedang tidur nyenyak di ruang tamu, dan James merasakan ini adalah masa yang sesuai untuk menangkap dan meneruskan rancangan jijiknya. Timothy masa tu telah memegang kaki Cassidy, sementara James telah mencekik Cassidy sehingga mati. Setelah Cassidy sudah tidak lagi bernyawa, mereka berdua telah menggantungkan mayat Cassidy di gantry crane, dan James mula memotong satu persatu anggota tubuh Cassidy. Setelah semuanya dipotong, James dan Timothy telah meletakkan semua anggota tubuh tu dekat dalam tub mandi, dan di sinilah mereka berdua telah membersihkan daging-daging tu dan menyimpannya di dalam peti ais. Dorang bukan sekadar potong-potong dan basuh segala bagai. Semua ni dorang ambil gambar tau. Satu persatu proses memotong tu dorang ambil gambar. Hoi, gila betul. Bila ditanyakan apa yang mereka buat dengan daging tu, Timothy menjawab, "Kami suka daging steak." Ish, kembang-kembang tekak aku. Timothy menafikan yang mereka menjual daging-daging yang telah dilapah tu. Menurutnya lagi, setelah insiden tu, James masih tak puas hati dengan Cassidy saja. Mereka berdua akan berjalan-jalan di pasaraya untuk memilih mangsa yang baru. Cara dia bersembang ni macam dorang dah biasa buat kerja-kerja ni. Ini menguatkan teori yang Cassidy bukan mangsa pertama mereka. Statement yang diberikan Timothy bercanggah dengan bukti gambar yang polis dapat. Cassidy bukannya tidur dekat ruang tamu sebelum dibunuh, tetapi dia telah dikurung di dalam sangkar dan diseksa. Timothy tak mention langsung bab ni. Dia mati-mati menafikan penglibatannya dalam pembunuhan Cassidy. Katanya dia hanya membantu James, dan James lah orang yang sebenarnya membunuh Cassidy. James pula tak memberi apa-apa statement langsung. So apa yang kita tahu hanya daripada sudut pandang Timothy saja. Yang kita tak tahu sama ada betul ataupun dia ni kaki kencing. It just kind of happened. Things like I told somebody else once, it kind of went sideways. And that he? I believe I deserve to die. And I'm ready for that. It's not right to take a life. You know, everybody harps at me, I'm a monster, I'm a monster, I'm a monster. They don't know who I am. Kedua-dua tertuduh telah diwakili oleh peguam semasa sesi sebutan kes, di mana mereka berdua berdepan dengan tuduhan menculik, menyiksa, membunuh dan mutilasi mayat. Pada bulan Mac tahun ni, James telah didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara sepanjang hayat tanpa peluang untuk diperol. Selepas 2 bulan, pada 2 hari bulan Mei, Timothy juga didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman yang sama seperti James. Mereka berdua telah membuat rayuan yang dipanggil Alford Plea. Alford Plea ni bermaksud tertuduh tak mengakui bersalah. Akan tetapi sekiranya kes ni dibawakan ke mahkamah, bukti-bukti yang ada mungkin akan mensabitkan mereka dengan pertuduhan. Maksudnya, mereka hanya akan disabitkan dengan kesalahan membunuhnya dan bukan kesalahan yang lain. Tak sure lah sama ada korang faham ke tak. Terus terang, Abang Boy pun pening. Abang Boy ada letak link pasal Alford Plea ni dekat
ruangan komen. Atau mungkin ada di antara viewer yang lebih faham pasal ni. Boleh explain supaya kita semua faham. Anyway, dengan menggunakan rayuan ni, mereka berdua dapat menyelamatkan diri mereka daripada dihukum mati. Dan lagi satu benda yang sakit hati pasal kes ni adalah kedua-dua tertuduh ni tak dibicarakan tau. So keluarga dan kita semua tak tahu cerita sebenar apa yang berlaku pada Cassidy. Yelah, mereka berdua dijatuhkan hukuman kot. Tak perlu melalui proses memanggil saksi lah, nak bagi statement segala bagai. So apa rahsia di sebalik apa yang berlaku? Hanya tinggal tanda tanya sahaja. Nak tahu tak plot twist dalam kes ni? Pada tahun 2007, ibu kepada Cassidy juga dilaporkan hilang selepas hiking di hutan belakang rumahnya. Ibu Cassidy ni mempunyai hobi untuk mengumpul artifak seperti mata anak panah dan peralatan-peralatan kuno yang banyak di kawasan hutan Missouri. Mayatnya kemudian ditemui tak berapa jauh daripada Moon Valley Drive Road. Keadaan macam mana mayat tu ditemui juga telah dirahsiakan oleh pihak berkuasa. Tak ada bukti-bukti lain dan tak ada suspek yang ditahan berhubungan dengan kes ni. In fact, penyiasatan kes ni sangat-sangat slow guys. Polis macam malas nak siasat pun. Sama jugalah dengan kes The Springfield Tree yang Abang Boy sebut tadi. So benda ni menambahkan lagi tanda tanya kepada rumah misteri di Moon Valley Drive. Adakah polis juga bersekongkol dengan penjenayah? Atau ada tangan-tangan gaib yang bertanggungjawab di belakang takbir? Ada satu teori mengaitkan kesemua kes orang hilang di area berdekatan dengan satu kumpulan agama songsang yang dipanggil School of Metaphysics. Daripada luar, mereka hanya dilihat sebagai golongan hippies yang hidup makan sayur-sayuran dan bermeditasi sepanjang masa. Tetapi disebabkan penempatan ni betul-betul berdekatan dengan Moon Valley Drive, banyak spekulasi mengatakan ada kemungkinan mereka memainkan peranan dalam siri penculikan yang berlaku untuk sekian lama. Dikatakan James dan Timothy juga adalah ahli kumpulan ni. Fahaman diorang ni agak ekstrim juga guys. Korang boleh tengok video promo diorang sendiri. The minds of the Yucatan in Central America foresaw the ending of the Great World Age. As Mother Earth ascends to a higher consciousness, she will bring forth the great. So serius guys, banyak sangat teori dan banyak spekulasi tentang kes ni. Tak ada satu pun jawapan yang betul-betul tepat. Walaupun kes ni telah dianggap selesai, Abang Boy rasa keadilan terhadap Cassidy masih belum tercapai. So seperti biasa, Abang Boy nak dengar pendapat korang pula. Adakah benda ni hanya sebuah kes pembunuhan biasa atau benda ni ada menyimpan benda yang lebih dark di sebaliknya? Kasih komen korang kat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video Abang Boy ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.